Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, wa kama qala alaihi salatu wassalam. Tuan pengurusi, Tuan Imam, pegawai-pegawai surau, pelanggan setia surau An-Nur dulu, kini dan selama-lamanya. Alhamdulillah, pada malam ini saya dapat menunaikan jadual yang ditetapkan, sementara masih sehat lagi. Itu pun datang ada permaisuri yang bawa. Kalau nak datang sendiri memang tak boleh lah. Ya, doakan saya umur panjang. Minggu sudah kawan saya dah meninggal, dan kira-kira seumur dengan saya, penyakitnya sama dengan saya, gout, meninggal. Dia sepanjang kaki dia daripada lutut sampai ke bawah dibedah, dikeluarkan uric acid ni pasal dia berbonjol-bonjol gitu. Okey, dah baik, dagingnya dah mula bersulur. Tapi lepas tu rupanya itu hanya sebab zahirnya saja. Dah boleh jalan dah pergi kenduri. Balik tu cerik beret, sesak-sesak nafas, bawa ke hospital Tuluk Intan. Rupanya jangkitan kuman dalam darah, meninggal. Dah sampai pun, umurnya lebih kurang kali bawah sikit pada saya 70, mungkin dia dalam 50-an, 60 berapa itu. Kubur kata mari, rumah kata pergi. Ini geng-geng kursi ini dah dulu sini ada berderet aja, mazhab kursi. Baiklah tuan-tuan, kita sekarang sudah berada di bulan apa tuan? Bulan Safar. Berapa hari bulan sudah? 8 hari bulan. Apa pentingnya kita ingat itu? Saya pun bukan hafal sangat, dah ada jam, tengok jam, 8 dah ya, 8 Safar dah. Apa pentingnya? Selepas ini bulan Rabiul Awal, iaitu bulan Maulidur Rasul. Dah lama barangkali kita tak dapat menyambut bulan Maulidur Rasul secara besar-besaran. Ini dah lepas PKP dah apa semua, boleh kot kali ini buat. Biar buat 12 malam baca berzanji dan selawat. Memang ada masjid yang macam tu, 12 malam bawa kuih, sekali lepas tu bawa hatamnya tu nasi Arab atau nasi ambeng. Hidupkan balik budaya nasi ambeng. Orang sini mungkin dah tak tahu, yang muda-muda ni nasi ambeng yang angkat satu talam itu, ayamnya sebelah ke seekor ke. Saya dulu terkejut, macam mana nak makan banyak ini ni ya. Rupanya bukan dimakan, dipotong-potong, dibagi-bagi. Pukul 5 katanya. Wah, pukul 5 tu macam mana belah-belah tu dia. Kalau pukul 6 tu dia tahan juga. Pukul 5 tu bagi 5 orang. Jadi kita menyambut peluang kita barangkali menyambut Maulidur Rasul secara besar-besaran. Orang yang nak kita sambut ni bukan orang biasa, Nabi kita ya, yang Nabi itu sudah dikenali oleh Nabi Adam, dah disebut-sebut oleh Nabi Adam. Dulu lagi dalam surga lagi Nabi Adam dah sebut Nabi Muhammad itu. Kalau Allah tegur Nabi Adam, kenapa kamu sebut Muhammad itu? Pasal Nabi Adam berdoa, ya Allah,
demi kehebatan dan kebesaran orang yang bernama Muhammad itu, ampunkanlah aku. Allah kata, Adam, kamu menyebut Muhammad itu, aku belum pernah bagi tahu kamu Muhammad itu siapa. Nah, Nabi Adam kata, di dalam syurga, di tiang-tiang syurga itu ada tulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di samping nama Allah ada nama Muhammad. Ya, saya berpendapat bahwa orang ini bukan calang-calang orang. Kalau dia orang biasa saja takkan ada ditulis dalam surga. Ini tentu orang yang paling hebat dan yang engkau sayangi, orang yang engkau agungkan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kata, sadaqta ya Adam, kau betul wahai Adam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sudah disambut, dimuliakan sejak Nabi Adam, apalagi nabi-nabi yang lain. Bahkan nabi yang lain itu sebahagiannya bercita-cita untuk menjadi umat Muhammad. Kalaulah aku hidup di akhir zaman nanti, biarlah aku jadi umat Muhammad. Jadi hebatlah, kita kena sambut betul-betul lah. Tak kira lah sembelih kerbau ke, lagi sembelih apa ke, nasi Arab ke, nasi ambang ke. Dia nasi ambang itu sebagai pemanisnya aja untuk mengumpulkan orang. Tapi diisytiharkan lah, malam ini kita ada kita nasi ambang, ayam sekor 1 talam. Wah, datang insyaAllah ramai. Nabi pun pernah cakap macam tu. Nabi kata, kalaulah di masjid ada sup kaki kambing pun, mereka akan datang walaupun merangkak. Padahal kaki kambing itu memang tak guna. Di negara Arab kaki kambing itu buang itu bagi makan kucing. Kita je yang kalau ada sup kaki kambing pun mereka akan datang walaupun merangkak. Maknanya itu umpan. Jangan dipandang remeh. Tapi ada yang berfatwa. Apa fatwanya? Sambutan Mauludur Rasul itu bid'ah haram. Makanan yang dihidangkan lebih haram daripada babi. Ekstrim ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita sambung kita punya cerita. Barangkali kita sudah sampai kepada sifat 20 sifat yang ke-11. Dulu tu kita sudah bincangkan mengenai sifat sama. Sama artinya mendengar. Allah Ta'ala itu wajib bersifat mendengar. Wajib Allah Ta'ala itu bersifat mendengar, wajib secara akli. Akalnya mengatakan Allah memang mendengar. Kalau Allah tak mendengar, macam mana pula kita berdoa kan? Bukan kita manusia saja, makhluk-makhluk yang lain, binatang pokok pun. Dia katakan pokok itu bertasbih. Cuma kamu tak tahu. Itu sebenarnya, itu dalam hadis kata, jangan sebarang menebang-nebang pokok. Kalau sebarang-sebarang menebang pokok itu sebahagian daripada tak waras lah. Tapi kalau pokok tu yang pokok tak berguna, ya tebang lah. Kan ada dalam media sosial orang mempertikaikan, jangan cabut rumput di atas kubur. Sebab rumput-rumput itu bertasbih kepada untuk mayat yang ada ditanam dalam kubur itu. Tu ada yang kata, cabut kalau yang tak elok tu, diripi-ripi, digunting-gunting, yang mati kuning, yang mati tu dicabut tak apa. Yang hidup janganlah, biarlah dia. Itu barangkali tidaklah untuk tak boleh, langsung tak boleh. Jadi Allah Ta'ala bersifat sama, mendengar. Dari segi akal kita pun, dia Tuhan tentu orang mendengar. Tok Pekong memanglah tak dengar. Kalau Allah mestilah mendengar. Tok Pekong nak dengar apa? Dia pun dibuat oleh manusia, ya. Allah mendengar. Jadi dia punya kemuncak dia
Kalau kita mengiktikadkan Allah Ta'ala itu mendengar, tentulah bukan setakat duduk dalam otak saja, tentulah masuk dalam hati. Oh, jangan sebarang cakap, Allah Ta'ala dengar. Jangan sebarang bisik, Allah Ta'ala dengar. Kamu berbisik 2 orang, sebenarnya bukan 2 tau, 3, Allah yang ketiga. Jadi bolehkah kita bisik-bisik ni, jangan beritahu orang lain ya. Ada pesan dia pula dia beritahu pula, kau jangan beritahu orang lain tahu, ini rahsia. Sebenarnya kita berbisik-bisik itu Allah Ta'ala dengar ya. Allah Ta'ala bersifat sama'. Ayat Quran itu kita biasalah dengar. Allah Ta'ala berfirman, qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Surah Al-Mujadilah. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan ugutan kepada kamu tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah, dan Allah mendengar. Jadi yang nak jadi syahid atau nak jadi buktinya tu perkataan Allah mendengar. Bukan tekan ayat ini saja, ayat-ayat yang lain pun. Bahkan tak payah nak cari dalam Quran kata dalil Allah Ta'ala mendengar itu banyaklah. Tapi kita tiap-tiap satu hari tu tak berapa kali kita cakap Allah mendengar. Tang mana kita cakap Allah mendengar tu? Boleh tak sebutkan kepada saya? Allah mendengar. Ada tak? Ada. Cuma kita tak menghayati. Itu masa kita bangun daripada rukuk tu, kita kata apa? Sami'allahu mana ya? Allah mendengar. Liman hamidah, orang yang memujinya. Kata subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Mau tadi puji ke tidak? Puji ya. Ataupun mau puji tapi hayal sambil rukuk tu baca subhana rabbil ala, subhana rabbil azim wa bihamdi, tapi otak kelain. Alamak ya. Kita paksa juga. Betapapun begitu, betapapun tidak khusyuk, tidak boleh kita kecewa, putus asa. Sami'allahu liman hamidah. Kalau orang tanya apa buktinya Allah Ta'ala tu mendengar, tu masa aku semayang sebut Sami'allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar orang yang memujinya. Lapang dah kita dah ada sandaran, dah ada bukti dalam pengetahuan kita. Kemudian ada satu ketika sahabat Nabi tu berdoa tu kuat-kuat. Enggak ada ada senario yang tersendiri, suasana yang tersendiri. Mengkali dalam masjid ni tiba-tiba dia dekat ujung sana berdoa kuat-kuat. Allahumma Nabi kata, ya ayyuhan nas irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban innahu ma'akum innahu sami'un qarib. Wahai manusia, kasihanilah dirimu. Teruk-teruk sangat ni, kuat-kuat sangat ni, kenapa? Tak adalah. Kalau orang kesurupan barangkali ada. Dalam majlis zikir ada orang kesurupan, tiba-tiba melolong. Itu dia kemungkinan. Kalau biasa-biasa ni tak adalah. Kalau kita tahlil tak adalah. Itu zaman Nabi lu dah ditegur, kesianlah sikit pada diri awak, kau teruk-teruk sangat tu, kenapa? Kasihanilah dirimu kerana sesungguhnya kamu tidak menyeru kepada Tuhan yang tuli dan jauh. Di sini dalil kita mengatakan Allah Ta'ala itu
mendengar. Yang kau panggil itu bukan orang yang tuli tahu, bukan Tuhan yang tuli, ini Tuhan yang mendengar. Itu dia, kita dah dapat mudah saja. Kalau orang tanya apa dalilnya Allah Ta'ala mendengar, ini salah satunya. Tadi sami Allahu liman hamidah, lepas tu ini Nabi kata kau tak payahlah mengkek-mengkek. Allah Ta'ala tu bukan tuli, dia mendengar. Dan bukan jauh, dia dekat. Dekat mana? Lebih hampir daripada urat apa namanya, urat leher. Allah Ta'ala itu dekat, lebih dekat daripada urat leher kamu. Ini bahasa majaz, bahasa majaz, bahasa pinjam, metafora. Bukan betul kata Allah tu dekat. Mana dia? Ke sini, ini nyamuk, bukan begitu. Ini bahasa bahasa kiasan. Allah Ta'ala dekat. Dan bersama kamu maha mendengar dan maha dekat. Wallahu alam. Langkau lagi. Kemudian Allah Ta'ala yang ke-12, Allah Ta'ala bersifat basar. Basar itu apa maknanya? Melihat. Ini Allah yang betul, Tuhan yang betul ialah Tuhan yang melihat. Tuhan yang palsu, Tuhan yang buta, yang tak melihat. Taruh mata besar-besar, tercegir matanya pun tak nampak. Bubuhlah mata tu dengan intan ke apa ke, bergilap-gilap, disuluh gitu daripada jauh 2-3 kilometer, disuluh tu nampak gerak, tapi dia tak nampak. Tak ada faedahnya. Kita kata Tuhan yang kita sembah ini Tuhan yang nampak. Semua alam seluruh apa ni, tidak ada yang terlindung daripada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib kita katakan Allah Ta'ala itu bersifat basar, melihat. Lawan daripada sifat basar itu ialah buta. Buta tu mustahil Allah atau mustahil Tuhan itu buta. Kalau buta macam mana lah dia nak mengendalikan alam ini? Macam mana dia nak tahu siapa baik, siapa tidak, siapa yang beriman, siapa yang kafir? Ini pun dia punya dalilnya lebih kurang dengan dalil sama' tadi. Allah wajib memiliki sifat basar, iaitu melihat. Dalam beberapa ayat Allah menjelaskan tentang hal ini. Allah Ta'ala berfirman, wa huwas sami'ul basir. Dia Tuhan itu maha mendengar lagi maha melihat. Mendengar dan melihat, bukan dekat dengar aja, dan lihat, nampak. Jadi selain daripada kita membetulkan pikiran kita, akidah kita mengenai konsep Tuhan itu, yaitu Tuhan itu mempunyai sifat-sifat kesempurnaan, kita masukkan, Allah mendengar dan Allah melihat. Jangan sebarang bisik, jangan sebarang cakap, jangan sebarang tulis. Walaupun masa kita tulis tu tak ada siapa nampak, kita je tulis ngap, forward, share. Jangan, Allah Ta'ala nampak. Bahkan bukan dekat tu aja, ni ada di kiri kanan bahu kita ni ada kiraman katibin. Surah apa tu? Yang kiraman katibin. Surah Infitar ayatnya. Ya'lamuna ma taf'alun. Yang malaikat itu mengetahui apa yang kamu lakukan. Jangan nak buat. Tak ada yang terlepas, semuanya ditulis. Kalau Allah Ta'ala tak ampunkan, tulisan itu kekal sampai hari hari padang mahsyar, hari yang timbangan nanti. Tapi kalau bertobat dan beristighfar, ada yang gugur dengan istighfar.
Ada yang gugur dengan amalan sunat seperti mengambil wudhu. Ada yang gugur dengan taubat, dengan sayyidul istighfar. Ada yang gugur dengan mencari nafkah yang halal untuk anak-anak dan isteri. Bahkan itu pun besar juga pahalanya, boleh menggugurkan dosa. Tapi yang halal lah. Jangan yang tak halal. Kalau tak halal payahlah ya. Terpaksa berehat kat dalam lah. Kesian bosku. Allah, tak baiklah. Baiklah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan bahawa Allah Maha melihat pada kita ketika ditanya tentang ihsan. Kan malaikat sekali itu menyamar seperti manusia. Pakaiannya bersih, duduk dalam majlis Rasulullah, duduk di hadapan Rasulullah, pegang lutut Rasulullah. Terus tanya, Tuan tahu dah Islam itu apa? Gini. Betul. Tuan tahu dah iman itu apa? Ini jawapan. Betul. Tuan tahu tak ihsan itu apa? Nabi kata, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu nampak dia. Ya, memang tak nampak, seolah-olah kamu nampak dia. Fa illam takun tarahu, kalaupun kamu memang tak nampak dia, tapi fa innahu yaraka, sesungguhnya dia Tuhan itu nampak kamu. Jadi mana yang kita nak ambil sebagai bukti dan dalilnya? Fa innahu yaraka, iaitu Allah itu melihat. Allah itu bersifat melihat, basar. Ya. Dalil-dalil itu ada banyak, kita tak boleh baca semuanya sekali. Tapi Allah Ta'ala melihat tu macam kita, bukan macam kita melihat. Kita melihat itu penglihatan kita terbatas kepada jauh dekat. Dekat nampak, jauh tak nampak. Betul? Ada lagi, penglihatan kita tu ada pula benda-bendanya walaupun dekat tapi kita tak nampak. Katanya ada orang rabun apa? Rabun kala. Tak rabun kala pun. Ada kala-kala yang kita tidak nampak. Tak, saya pun tak faham apa dia kata. Macam pelangi itu ada berapa dia punya kalanya. Ini kita nampak. Tapi ada lagi yang kita tak nampak. Ultra apa, violet apakah yang kita tak nampak. Maknanya penglihatan kita terbatas, tidak seperti penglihatan Allah Subhanahu Wa Taala. Penglihatan Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak terlindung, dan Allah nampak selama-lamanya. Sesuatu yang dilihat adalah apa saja yang dapat dilihat oleh pandangan makhluk seperti warna, sinar, bentuk. Sedangkan maksud hal-hal yang ada adalah mencakupi berbagai macam suara, aroma, rasa, lain-lain yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Bukan rupanya Allah ini bukan nampak benda gitu saja. Nah, dia kata apa? Suara pun Allah Ta'ala nampak. Kita suara tak nampak. Kita tahulah suara tu ada gelombang dia, ada frekuensi gelombang dia. Tapi Allah Ta'ala nampak suara tu. Main. Jadi kita tak boleh sebarang cakap, tak boleh sebarang melolong, tak boleh sebarang memekik,
Tak boleh sebarang menyanyi. Allah Ta'ala nampak, bukan takat dengar je, nampak. Bahkan saya ada baca dalam buku karangan Maulana Almarhum Al-Maududi. Dulu satu masa masyhur Al-Maududi itu, dia ketua Jamaat Islami Pakistan. Dia kata dalam kajian, ada orang buat kajian, apa yang kita cakap ini ada gelombang dia. Yang keluar tu dah ada gelombang dia. Turun naik, turun naik, turun naik, tup dia hinggap di tempat yang keras, ataupun dia jatuh masuk dalam bumi. Yang kita cakap tu dirakam, dan ada orang buktikan boleh diambil, dimasukkan alat macam mana ke korek dalam tanah, dengar suara-suara yang manusia cakap atas bumi. Wah, wah, wah. Tapi banyaklah, ramailah, tak dapat aku nak bezakan bunyi itu. Kajian yang agak mendalam. Ya, yang mudahnya kita bercakap itu, dia punya apanya ke, gelombangnya ke apa ke, masuk dalam CD, masuk dalam piring hitam. Anda ingat kan, piring hitam tu katanya buat daripada tempurung ya, daripada karbon tempurung ke apa ke. Macam mana ya lagu Piramli boleh dipusing-pusing tu? Keluar balik, Piramlinya dah lama mati. Dalam tu boleh. Itu dia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak sukar untuk mendengarkan balik. Ni dulu kau cakap sekian hari bulan, kau cakap begini. Ya Allah, manusia pun boleh buat, Allah Taala lagi lah boleh buat. Jadi kita belajar akidah, belajar ilmu akidah ini, selain daripada itu kita ingat, oh tak boleh ni, Allah Ta'ala dengar, Allah Ta'ala nampak, bahkan Allah Ta'ala nampak suara, nampak aroma, nampak rasa dan lain-lain yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Ya Allah yang buat kau. Ya. Dalam jagat raya ini banyak sekali hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh manusia kerana keterbatasan penglihatan manusia. Hanya mampu melihat hal-hal yang berwarna pelangi sahaja. Pandangan manusia tidak mampu melihat warna di bawah warna merah dan di atas warna violet. Betul ke saya sebut tu ya? Warna tersebut hanya bisa ditangkap oleh selain daripada mata. Mata tak nampak, tapi ada lain lagi alat yang boleh nampak. Oh, saya ingat dulu masa kat sekolah, cikgu buat macam mana? Kertas tu dia buat bulat gitu, lepas tu dipusing. Nampak gitu, kata biru, hijau, kuning. Tapi bila dipusing, ada lagi warna yang nampak selain daripada warna itu. Pusing ligat kita. Aja tengok ni. Penglihatan manusia terbatas. Kerana itu pernyataan para ulama kita bahawa sifat basar Allah yang azali mampu melihat hal-hal yang ada merupakan anugerah daripada Allah kepada mereka. Ketika mereka menetapkan definisi tersebut, ilmu pengetahuan belum mengungkapkan bahawa ada beberapa warna yang tidak mampu dilihat oleh manusia. Masa tu kali 10 tahun 20 tahun ahli sains atau saintis belum tahu lagi, oh rupanya ada benda-benda yang mata tak nampak tapi sebenarnya ada. Tapi ilmu Allah SWT daripada dulu lagi sudah tahu, ya. Ini sudah dah masuk waktu ke belum? Belum ya? Sudah, nanti bagi tahu lah ya. 5 minit lagi, 10 minit lagi. Jam saya lagi 4 minit lagi. Tak apa. Sifat seterusnya ialah kalam. Allah bersifat kalam.
Kalam tu maknanya apa? Kalam tu maknanya bercakap lah. Allah Ta'ala bercakap tak? Bercakap. Allah Ta'ala bercakap kepada siapa? Ya, kepada semua makhluk. Allah Ta'ala bercakap kepada Nabi dan cakap kepada Rasul. Yang cakap Allah kepada Nabi itu dipanggil wahyu. Yang cakap Allah kepada manusia dipanggil ilham. Ilham. Kadang-kadang kita pun tak tahu dapat ilham. Ilham yang tak berapa hebat lah, bukan terlintas dalam hati saya nakkan rupanya betul lah misalnya. Allah Ta'ala bercakap dengan siapa lagi? Lebah dalam Quran, dalam surah An-Nahl, dengan lebah Allah Ta'ala beritahu, lebah kamu buat sarang kat sini. Jadi lebah tu dia pergi buat sarang tu bukan semau-maunya dia, tapi ada arahan daripada Allah SWT. Sini selamat, kau masuk dalam gua ni, kau masuk dalam lubang batang kayu ni, sebagainya. Kau buat dekat sini, engkau buat sarang dekat pokok apa namanya yang tinggi itu. Madu apa? Supaya manusia tak larat nak pergi. Ada juga yang larat, naik manjat tapi seksa separuh nyawa lah. Tualang ya. Pokok tualang. Itu dia. Allah Ta'ala sentiasa bercakap dan maknanya memberikan arahan. Allah juga wajib memiliki sifat kalam, iaitu firman. Kerana itu mustahil Allah Ta'ala bersifat bakam. Bakam ni bisu. Yang bisu tu yang batu tu, yang tokong tu, betapa cantik mulutnya, betapa cantik warnanya, tapi dia tak boleh bercakap. Ini yang dimain-mainkan oleh Nabi Ibrahim tu, yang dia masuk dalam tokong tu, diketuk, ditinggalkan satu yang besar, taruh kapak itu. Hei Ibrahim, siapa yang buat kerja ni, musnahkan kami punya tokong ni, kami punya Tuhan ni? Ibrahim kata, tanyalah bos tu, bosmu. Kau tanya bosmu tahulah. Janganlah Ibrahim, janganlah kau main-main. Ini betul ni. Betul apa? Itu kan kau punya Tuhan. Tengok tu kapak pun ada dekat bahu dia. Dah. Ini Ibrahim tak guna punya budak, tangkap dia. Apa cerita tadi? Maknanya Allah Ta'ala itu bercakap, berfirman, yang mustahil Allah Ta'ala bisu. Kalau orang tanya Allah bersifat kalam, ya, mustahil Allah Ta'ala itu bisu. Kalau Allah Ta'ala bisu, tentu Allah tak dapat nak mengarah-arahkan. Kerana mustahil Allah bersifat bakam, iaitu bisu. Dalil Allah Ta'ala wajib memiliki sifat kalam, itu Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Surah An-Nisa, wa kallamallahu Musa taklima. Artinya Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung, secara langsung. Ya, banyaklah dalil-dalil dan bukti-bukti dalam Quran, dalam hadis yang Allah Ta'ala itu berkata-kata. Wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu kan kata-kata Allah, yang kadang-kadang tidak melalui perantaraan. Kalau yang melalui perantaraan itu dibawa oleh Jibril. Kalau yang tak melalui, ada yang terus menerus, Allah terus menerus cakap kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau ditanya kepada Nabi Muhammad, macam mana cakap-cakap Allah itu, tak tahu. Nabi tak boleh nak ceritakan, tak tahu nak cerita macam mana. Tapi inilah bendanya, arahan-arahannya. Salah satu daripada cara wahyu itu diturunkan ialah Nabi tengah duduk itu tiba-tiba terdengar seperti loceng dekat telinganya. Kering, 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 kering. Nabi pun berpeluh. Lepas tu Nabi kata, saya dapat wahyu.
Macam mana cara wahyu turunkan, bunyinya macam mana? Memang tak berbunyi. Tapi inilah dia. Tiba-tiba Nabi cakap, ini dia ayat-ayatnya, ini dia arahan-arahan. Kan? Jadi ini bukti Allah Ta'ala itu berkata-kata, bukan Allah Ta'ala itu bisu. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahawa Allah berbicara kepada Nabi Musa. Seandainya Allah tidak mempunyai sifat kalam, tentu Allah memiliki sifat sebaliknya. Apa dia? Bisu, iaitu bakam. Bisu. Bisu adalah kekurangan yang mustahil bagi Allah. Sifat yang tercela dan mencacatkan. Engkau jadi Tuhan tapi engkau bisu. Mana? Tak adalah, aku tak naklah percaya kalau Tuhan kau bisu. Ini yang aku percaya, ini adalah Tuhan yang tidak bisu. Para ulama mendefinisikan sifat kalam Allah itu dengan sifat azali. Maksudnya dulu lagi, sejak dulu lagi Allah sudah mempunyai sifat kalam, boleh berkata-kata. Dan abadi, yang menetap pada zat Allah, tidak berupa huruf, tidak ada suara dan tidak ada bahasa. Itu tak ada huruf, tak ada suara, tapi tiba-tiba dengar. Macam mana? Wallahu alam. Bukan dengar dengan telinga, ya. Wallahu alam bisawab. Perbincangan mengenai ini agak panjang sedikit, mengenai kalam, tak ada huruf, tak ada apa. Ambil Quran itu yang mazhab itu ialah apa ya, sifat yang Nabi bacakan dapat ditulis, tapi yang asalnya itu tidak dapat nak diungkapkan, tidak dapat, sebab dia tak bersuara. Yang ini disuarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditulis oleh para sahabat, dan mazhab itu pun juga dikira sebagai kalam yang qadim, yang tidak boleh dihina dan tidak boleh diabaikan. Kita akan membincangkan sifat qadiran. Ini tadi sudah habis dah. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamu ta'ala binafsih, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Habis sampai sifat ma'ani. Nanti sifat ma'nawiyah itu lebih kurang saja dengan sifat ma'ani. Tak penting tuan-tuan tahu perbezaannya ma'ani, ma'nawiyah. Kaunuhu ta'ala qadiran, kaunuhu ta'ala muridan, kaunuhu ta'ala sami'an, kaunuhu ta'ala basiran, kaunuhu ta'ala mutakalliman. Lengkaplah 30 barangkali ya. Saya bilang itu. Itu maksudnya hal keadaan. Perbincangan ini macam-macam, bahkan tidak sama antara mazhab-mazhab pemikiran dalam ahli sunnah wal jamaah ni. Yang sini, yang hujung ini tidak sama. Ada yang katakan tak payahlah sebut kaunuhu ta'ala qadiran, cukuplah dengan Allah Ta'ala bersifat qudrat. Itu dia. Tafadhal.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'as maqam al-mahmud alladhi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad. Sedikit tausiah mengenai ya fiqh lah kiranya saya dipahamkan Tuan Haji, imam dah tak ada ya. Dah balik Johor, payah nak dapat imam macam tu. Aduh, lambat siapkan rumah. Tak apalah, ini pengalaman dan satu pengajaran, mungkin boleh dapat lagi. Imam di masjid kami di Baitul Mahabbah itu dia dua beradik. Abangnya jadi imam, kadang-kadang abangnya tak datang, adiknya dia ganti. Kalau tak salah kedua-duanya hafiz. Yang seorang kelulusan Jordan, seorang lagi tahu Baghdad, mana Lebanon, tak pasti. Maknanya kalau sedang mencari-cari, manalah tahu mau dia kan kau nak tak jadi imam kat masjid kat surau kami. Dalam pada itu kita kena siap siaga, sentiasa mesti ada apa tuan-tuan, pelapis imam, pelapis Bilal. Kadang-kadang pelapis Bilal orang tu aja yang azan, yang lain tu tak nak. Bukan kita tak bagi tak nak. Pelapis imam, bukanlah maknanya imam tak payah datang, imam cuti je bagi imam pelapis. Tak, bukan begitu. Imam ada kat belakang, dia pelapis tu. Pelapis kena ada. Ya, seterusnya kena ada pengkadiran di kalangan imam-imam dan bilal-bilal. Mereka duduk semeja seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali, berbincang apa nak buat untuk menaikkan kualiti kita punya perkhidmatan. Kalau azan misalnya nak pakai lagu apakah, itu suara Allah Ta'ala yang bagi. Dari segi nak pakai lagu apa, orang sekarang ni kan ada dia punya taranumnya, wallahu a'lam bissawab. Kalau jadi imam nak baca surah apa yang bagusnya, maghrib nak baca surah apa, isyak nak baca surah apa, subuh nak baca surah apa, tengok dalam manual.
tengok dalam manual. Kalau ISO ni, cuba tengok dalam manual betul ke tidak ni dia punya prosedurnya. Oh, ini prosedurnya macam ini yang betulnya. Okey, dan diteruskan. Kalau doa macam mana, apa dia punya kalimah-kalimahnya yang nak disebut. Itu semuanya di bawah siapa tu ya? Di bawah Biro Dakwah kah? Ataupun kalau benda ini sangat penting, dia bukan di bawah Biro Dakwah, di bawah Jabatan Pengurusi ataupun Timbalan Pengurusi. Pastikan benda ni sentiasa berjalan dan kita ada pelapis-pelapis yang tak habis-habis. InsyaAllah makin baik, makin baik, makin baik. Makin hebat, makin hebat, makin hebat. Ada kawan-kawan kita ni Allah tak mau kadang-kadang disuruh azan. Sekali itu Bilal tak ada, suruh dia azan. Lain macam bunyinya. Ada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mana ada orang azan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Qamat bunyi juga asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini apa ni, Bangladesh ke apa? Tak mau ambil berat dan tak mau berlatih. Latihlah. Jadi mentang-mentang surau dah memang ada imamnya yang khas ataupun Bilal yang khas, kita mundur. Tak apalah, saya tak dapat pun tak apa. Mana boleh macam tu ya. Tuan, satu malam ini ambil satu pembetulan. Takbiratul ihram dan takbir intiqalat itu telapak tangan kita ni menghadap kiblat tau. Allahu Akbar, menghadap kiblat. Bukan begini. Ramai bukan yang begini, ya Allah. Dah berapa kali cakap begini juga. Allahu Akbar. Ada yang tekuk apa itu? Allahu Akbar. Ini mana? Pakai manual mana ni? Dah imam kita dah okey dah, makmum ni kita sembahyang kat belakang nampak. Ini mana ni? Kan masa orang apa tu yang tawaf tu, kalau tak dapat kucuk Hajarul Aswad tu, yang kita angkat tangan itu tu namanya apa? Istilam. Istilam tu begitu ke? Tu Kaabah kita begini. Bismillahirrahmanirrahim. Tak adalah begini. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Jadi Allahu Akbar, tapak tangan menghadap kiblat, ibu jari bertangan dengan cuping telinga sebelah bawah, jari-jari yang atas ini bersetentangan dengan cuping telinga sebelah atas. Orang lelaki masa dia takbir itu ketiaknya agak renggang sedikit, bukan renggang terus. Sakit keluar dia punya bau, dia pun payah juga. Angkat sikit. Orang perempuan tak rapat. Orang perempuan pun begitu juga, kena tapak tangannya juga menghadap kiblat. Allahu Akbar, tapi rapat. Begitu juga semasa rukuk pun orang perempuan pun kepit. Sujud pun begitu juga, orang perempuan kepit, orang lelaki terbuka dia punya ketiaknya sedikit. Sambil membetulkan sikit-sikit perkara-perkara yang berkaitan dengan salat. Dia kalau tak dibuat ulang kaji, kalau tak disemak, ya, dia akan terlupa nanti. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah qulubana wa arifin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri samtika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dfa' 'anna al-bala' wal-ghala' wal-waba' waz-zalazil wal-mihan wal-fitan ma zahara minha wa ma batan an biladina hadha khassah wa an buldanil muslimin 'amma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.